Ui, lawanya baju kurung hat ni. Hijau ni pun segak juga kalau pakai ni. Hat merah ni, merah mengelip. Lawa juga merah kalau pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ada apa tah? Ni nak mencari baju kurung. Di sini ada 3 pakaian yang mempunyai arah ira yang berbeza. Orang Ira? Ira? Loh, Ira tu nama saya, Kak. Ya ke? Bukan Ira hat tu? Bukan. Loh, kalau bukan hat tu, Ira hat mana pula ni? Ira? Apa dia? Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM. Kalau episod sebelum ini, pelbagai mata pelajaran telah kita pelajari. Dan untuk hari ini, kita akan belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Menggunting Fabrik. Tetapi sebelum itu, kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai kita. Jom kita saksikan profil beliau. Selain daripada guru penyampai di studio, turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih Cikgu atas kesudian bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, dan sekarang di studio kita ada seorang guru yang cukup luas pengalaman mengajarnya dalam bidang jahitan iaitu Cikgu Sobaria Johari. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Cikgu Sihat, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang menggunting fabrik. Tadi Cikgu ada sentuhkan tentang ira. Apa ira tu Cikgu? Bukan ira hat ni? Bukan ira hat ni. Okey, apa itu Cikgu? Kesan ira tu pada pakaian. Okey, baiklah. Kita mula belajar ya. Boleh. Okey. Hari ini kita tajuk menggunting fabrik. Okey. Mengenal ira fabrik ataupun ira kain. Okey, yang pertama sekali kita nak kenal fabrik. Sebelum kita nak mula menggunting fabrik, kita kena kenal fabrik kita. Okey, boleh kita ambil fabrik kita? Boleh. Kita ambil. Okey. Yang pertama sekali, tepi fabrik. Kita nak mengenal tepi fabrik. Tepi fabrik ni, tepi fabrik ni, kalau dalam fabrik satu gulungan tu, bahagian atas dan bawah tu adalah tepi fabrik. Jadi untuk yang ni, okey, saya minta saya satu. Boleh? Boleh. Okay, ini cikgu punya satu. Saya satu, okey. Di sini saya nak tunjuk, okey, tepi fabriknya kita boleh kenal melalui dia tak berbulu. Di hujung ni dia ada bintik-bintik, ni bintik-bintik, ataupun pada hujung fabrik juga dia ada kesan, dia ada tanda dengan satu garisan ataupun warna yang berbeza, garisan atau apa-apa saja, sama ada jenama fabrik tersebut, nama atau jenama fabrik akan diletakkan di bahagian ini. Okey, yang ni tepi fabrik. Tepi fabrik adalah ira lurus atau ira tegak. Itu namanya ira lurus atau ira tegak. Ini penting ni. Setiap kali kita nak buat, bila cikgu sebut di dalam kelas nanti, murid-murid jangan lupa ikut ira. Ira kita ni, yang ni lah nanti ira lurus. Okey, ira yang kedua. Yang kedua, okey, yang ni sebaliknya, di sebaliknya. Yang ni lah. Okey, namanya ialah ira pakan ataupun ira melintang. Okey, sebelum tu tadi, ira lurus ni, dia kuat tau. Tarik pun tak jadi apa-apa yang tadi. Okey, yang ni, bukan tak jadi apa-apa, tapi dia lebih kuat lah berbanding. Ini ira pakan ni, bila kita tarik, kain dia boleh mengembang sikit. Betul. Mengembang. Jadi tenunan dia tu boleh mengembang. Termasuklah untuk fabrik likra. Likra bila kita tarik dia, dia lebih, tenunannya lebih longgar dan boleh menyebabkan dia elastik kan cikgu elastik. kan? Okey. Dan yang ketiga, kita tengok ira yang ketiga iaitu menyerong atau serong tepat. Ni
kita serongkan dia macam tu. Ini adalah serong tepat. Cuba tarik. Dia boleh mengembang. Ya, betul. Konsep ni kita guna hari-hari. Ya ke, cikgu? Saya pakai tudung. Lah, dekat tudung ni, cikgu? Ya, kita guna serong tepat. Dia bila kita buat macam ni, dia akan bentuk jadi cantik. Bila dijahit pada pakaian, dia akan jadi pakaian tu akan jadi kembang. Jadi kita perlukan untuk serong tepat ni, kita perlukan lebih banyak fabrik dalam menggunting untuk menyediakan pakaian. Okey? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey, tahniah. Baik, cikgu. Okey, sekarang cikgu dah terangkan ada 3 era, iaitu era lurus, era pakan dan juga era menyerong. Kita akan belajar lagi dengan cikgu selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan setia untuk menimba ilmu di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita sudah pelajari terdapat 3 jenis era, iaitu era pertama, era lurus ataupun era tegak, yang kedua, era pakan atau dikenali sebagai era melintang, dan yang ketiga, era menyerong yang kita guna pakai aplikasikan dalam awning tudung bawal kita ni. Dan sekarang di segmen ini, kita nak belajar pula menyusun atur pola bersama-sama dengan Cikgu Sobaria. Bagaimana cara tu, cikgu? Okey, kita teruskan dengan menyusun atur pola. Proses menyusun atur pola di atas fabrik merupakan permulaan sebelum proses menjahit pakaian. Fabrik dibentang dengan kaedah yang betul dan sebelum digunting lah. Jadi kita kena menyusun atur dengan kaedah yang betul lah. Nak bagi betul ni macam mana? Okey, teknik menyedia dan membentang fabrik kena pasti sebelah dalam dan sebelah luar fabrik melalui teknik lihat dan sentuh. Okey. Fabrik tu kita boleh lihat dengan mata kasar kita, nampak sebelah luarnya lebih terang berbanding sebelah dalam dia lebih pudar lah lebih warnanya. pudar. Okey, itu kita lihat. Bila kita sentuh pula, fabrik ni ada yang fabrik yang jenis timbul. Jadi timbul tu bila kita pegang, dia akan rasa fabrik tu timbul berbanding kalau kita pegang di sebelah dalam dia tu lebih sesuai lah untuk kulit kita. Di luar tu mungkin dia punya timbul berbulu-bulu kan. Itu melalui kita sentuh. Okey, 2 teknik tu. Kemudian kita kena luruskan fabrik dengan memastikan luruskan era fabrik bagi memastikan pakaian yang kita jahit nanti tergantung dengan elok. Okey, kita luruskan tu macam kita kena pastikan era lurus kita tu betul. Jadi selain daripada tu, kita kena gunakan setrika lah. Kita tekan dulu fabrik untuk memastikan kita punya fabrik kita sediakan tu dalam keadaan bersedia untuk dijahit. Okey, kaedah dia, kita ada kaedah membentang fabrik. Okey, kaedah dia ada kaedah lipat kedua-dua tepi fabrik bertemu. Macam depan mirror tu dah ada dah 2 fabrik yang telah dilipat. Baik. Kedua-dua hujungnya bertemu. Kemudian lipatan secara memanjang. Okey, ni secara memanjang lah. Okey, yang secara memanjang ni sama ada kita guna sebelah sahaja untuk lipat ataupun setakat yang kita perlukan lah. Dia bergantung kepada pola apa yang kita nak gunting. Kemudian lipat kedua-dua dengan garisan tepi ni ke tengah. Maksud dia kita ke situ. Dia akan cantum ke situ. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, sekarang kita nak buat amali. Bahan amali kita, okey, kita perlukan kertas pola. Ni kertas pola. Lepas tu kita perlukan jarum peniti. Ni jarum peniti. Okey. Pemberat fabrik. Ni pemberat fabrik dia macam-macam lah. Ada yang daripada besi, ada yang daripada kayu. Jadi saya bawa hari ni yang diperbuat daripada kayu. Okey, tujuan pemberat fabrik ni adalah untuk mengelakkan pola kita terbang sebelum kita pin. Mana tahu kan dekat tempat angin yang kuat ke apakah, nanti bila kita letak je pemberat fabrik ni, dia tak lari. Okey. Kemudian ada pembaris sesiku. Ni pembaris sesiku bentuk L. Okey, baris sesiku. Kemudian pita pengukur. Sekiranya perlu, kita menggunakan pita pengukur. Pita pengukur. Kemudian, dan yang
agak penting dalam ni ialah kapur penanda. Okey, kita tanda, nak tanda fabric yang kita nak letak nanti. Okey. Okey. Sekarang ni kita boleh teruskan dengan teknik menyusun atau pola. Okey. Yang pertama kita kena bentang fabric di atas permukaan yang rata. Tengok meja yang luas dan rata. Okey. Kemudian kita kena kenal pasti pola kita dulu. Tanda pola yang terdapat pada pola. Okey, ni pola. Okey. Pola ni dia ada bahagian hadapan. Ni nama pola. Baiklah. Nama pola bahagian hadapan blouse. Gunting 2. Maksud gunting 2 tu kena ada 2 keping. 2 kepingan. Bila digunting nanti dah ada 2 keping. Okey, kita tak perlu gunting 2 kali. Tapi kita gunting sekali sahaja. Okey, ni contoh yang ni pula. Bahagian belakang. Okey, bahagian belakang gunting 1. Kenapa gunting 1? Sebab dia ada lipatan. Bulat 3 di tepi ni adalah lipatan fabric. Okey. Ini adalah tanda-tanda pola yang perlu diketahui oleh semua murid. Okey, sebelum kita nak gunting kita kena kenal pasti. Sebelum kita nak menyusun kita kena kenal pasti. Inilah iranya. Inilah ira, tanda ira ni maksud dia kita letakkan pola ni mengikut ira. Ini iranya arah sini. Kita tengok dekat kita punya fabric kita ni, ira dia memanjang ke sana, jadi kita kena ikutlah arah ira tu. Itulah tanda-tanda pola. Okey, kemudian menyusun pola yang lebih besar terlebih dahulu dan diikuti dengan pola yang lebih kecil. Okey. Kalau di sini kita nampak siapa yang besar? Yang besar kat sini. Yang ni kan cikgu? Ya betul. Ini pun besar. Yang kecil? Yang kecil, yang kecil kita ada kocek dan juga collar. Okey. Yang kecil kita letak sebelah sekejap. Kita ambil yang lebih besar dulu. Kemudian pola menyemat pola dengan jarum peniti. Okey. Boleh kita mulakan? Boleh cikgu. Okey. Saya bagi contoh letakkan pola di atas fabric. Okey, ni fabric. Okey, nanti Mira akan jalankan amali ni tak? Boleh. Okey, sekarang ni kena pasti ini adalah tanda lipatan. Okey, fabric ni telah pun dilipat. Ni lipatannya. Okey, kita letak dia di tepi sini. Okey. Untuk penjimatan fabric kita letak bagi cukup-cukup. Jangan ada kita letak tengah-tengah sini. Ni tak jimat. Nanti bila kita gunting ini dah tak boleh guna. Betul. Okey, kita jimat. Jimat fabric. Nanti kalau pelanggan kita hantar fabric cukup-cukup je, macam mana kita nak buat kan? Betul cikgu. Betul. Okey, sekarang ni ni yang besar yang seterusnya ialah bahagian Hadapan. Okey, hadapan di sebelah sini. Penjimatan. Okey, kita letak tapi janganlah letak sampai pola kita tak boleh sampai ke hujung. Okey, letak sini. Lepas tu kita ambil pemberat kita letak. Baiklah. Kita belum pin lagi. Okey, untuk bahagian ni, untuk bahagian lengan pula. Okey. Mampukah kita nak letak Okey, mampukah kita nak letak macam tu bagi sama? Tak mampu cikgu. Okey, tak mampu kita gunakan pembaris. Pembaris sesiku. Okey, kita mula-mula kita letak dulu. Kita adjust dulu dia. Kat mana dia? Okey, kita ke sini sampai 38. Okey. Kita nak bagi dia betul-betul garis tengah lengan ni. Garis tengah lengan ni berada di ira lurus. Jadi kita letak, kita tanda 38. Ambil kapur, tanda dekat 38. Kenapa 38 cikgu? Sebab kita nak bagi dia duduk betul-betul di tengah ni. Okey. Okey, kita letak di sini. Saya letak 38. Ni nak jimat Kain. Okey, saya letak situ. Okey. Dan bawah ni kalau kita main letak je, mungkin dia terpesong sana, terpesong sini kan. Okey, kita ukur juga sampai 38. Tanda juga. Bila 38 dengan 38 ni Luruslah. Jadi panduan kita garis tengah lengan ni di atas dan di bawah kita letak pada yang kita tanda tu. Dah komplit. Baik. Okey, dah. Lepas tu kita letak pemberat. Untuk yang kecil, kepingan yang kecil ni kita boleh letaklah ikut ira juga. Tengok semua arah mesti sama. Okey, yang ni jumlah guntingannya 1.
koceknya hanya ada satu. Kita letaklah di sini. Cukup. Collar ni pula boleh guna tepi. Bahagian tepi ni. Di sini ada 2 lipatan. Ni lipatan, ni lipatan. Tapi saya kalau buat collar, saya buat lagi panjang tak siap. Andai kata kita tak nak lipat di bawah ni, kita boleh guna di sini saja. Di sini lipatan. Lipatan ni kita buka terus. Okey. Okey, dah siap. Letak pemberat juga. Tak pemberat juga. Okey, baik. Okey, sekarang Mira boleh susun. ya betul. Okey, boleh cikgu. Cikgu katakan tadi untuk menyusun atau pola yang paling penting sekali mengambil kira pola yang besar terlebih dahulu ya cikgu. Ya betul. Dan untuk pola yang besar, Mira akan ambil di sini bahagian belakang kedudukannya. Ya. Kemudian Mira akan ambil bahagian hadapan blouse pula. Letakkan di sini. Okey betul. Kemudian yang di sebelah sini Mira akan letakkan di sini cikgu. Betul. Dan Mira Tapi akan ukur. kena ukur dulu. Yeah. Kalau ukur memang kena guna pembaris L ke cikgu? Lebih mudah. Okey, lebih mudah Boleh ya. juga kalau nak guna pita pengukur, tapi bagi saya ambil daripada tepi ni. Tepi yang kita lipat ni. Tepi kain ya cikgu? Ya. okey. Tengok tu berapa jarak dia. Kalau 25 lah. Tapi saya suka di tengah sikit sebab yang bawah ni kita boleh buat collar. Okey. Yang ini kalau macam ni jaraknya Mira punya 31 cikgu. Okey. Ambil kapur tanda pada 31 yang atas. Jangan tanda di kertas, tanda Di sini, di fabric. Okey. Baiklah. Okey. 31. Tandakan. Yang bawah juga. Di bawah pun sama 31. Pastikan sama di sini dan tanda. Baiklah. Okey. Jadi betulkan dia punya kedudukan pola ni di tempat yang kita tanda. Okey, kita letak pemberat. Letak pemberat. Okey, selesai. Selesai. Dua keping lagi. Kemudian untuk collar, Mira pun ikut yang macam mana cikgu pesan, iaitu buka sahaja untuk lebih memudahkan. Okey, dan kemudian letak letakkan di tepi. di tepi. Dan satu lagi kocek. Dan satu lagi untuk kocek, Mira akan letakkan di sini cikgu. Okey, betul. Dengan pemberat juga. Sekarang ni selepas kita meletakkan tu, kita kena guna peniti. Ini Baiklah. peniti. Okey. Tadi kita nak letak tu bagi cukup dia punya kedudukan dia. Okey, sekarang ni bila kita dah confirm dia, kita letak macam tu, kita guna peniti. Peniti ni dia ada petua dia. Kita masukkan peniti di bahagian menghala ke dalam fabric. Okey, kita menghala ke arah dalam. Oh, tak boleh dari menghala keluar cikgu Tak boleh. Sebab nanti bila kita sudah gunting nanti dia akan mengganggu kita punya tangan bila kita buat kerja kan. Jadi kita masukkan ke dalam. Kalau boleh tu selepas kita penitikan dia dah tetap di sini, kita boleh buka lah kita punya pemberat. Baik. Okey. Mira boleh sambil tu Mira pun sematkan sekali jarum sematkan dengan peniti. Okey. Di sini. Kalau tak semat nanti dia lari. Sebelum kita semat tu kita luruskan balik. Takut nanti ada yang okey. Kita semat menghala ke dalam supaya tak bahayakan tangan kita. Berhati-hati ya kawan-kawan kerana jarum ni tajam. Betul. Jadi risau nanti boleh terluka ataupun cedera kalau tersilap. Cikgu, boleh saya angkat ke cikgu kain ni cikgu untuk saya sematkan jarum? Sebolehnya kita jangan angkat. Okey. Okey, sebab bila kita angkat, fabric kita akan berlari. So, jangan susah hati. Mira macam ni je. Tengok, cikgu buat, cikgu letak. Kita cucuklah meja pun. Meja takkan nangisnya. Okey? Macam tu. Faham. Boleh cikgu? Boleh. Ini kalau boleh yang tepi ni kita tidak menggunakan terlalu hujung lah. Okey, kita pin dulu. Baiklah, Mira dah selesai. Okay, kita sama-sama buat. Pin pun ada caranya juga ke cikgu? Ada lagi satu pesanan ni. Ya cikgu. Kita nak menyusun atau pola, kita tak boleh angkat pola tu ikut kita. Kita kena, kalau kena round table lah. Oh, ya ke? Tak boleh angkat-angkat.
Oh, kenapa cikgu? Kalau angkat? Sebab kalau angkat nanti fabrik akan bergerak, tak jadilah ikut iranya. Okey. Mira nak tanya juga kepada cikgu, kalau kain ni kita dah lipat dua, tapi ada setengah pola yang kita perlu gunting dia, kita perlukan dia sehelai sahaja. Jadi untuk Mira sematkan jarum ni, Mira sematkan dekat satu je ke dua-dua sekali cikgu? Boleh sematkan di satu sahaja. Okey. Sebab kita nak guna satu saja. Macam kocek ni kita nak guna satu saja. Okey. Okey. Dah selesai. Satu. Dah selesai, boleh angkat pembarat kan cikgu? Boleh. Okey. Pergi kepada yang lain pula. Okey. Dan cikgu punya dah siap ke? Kita sama-sama siapkan. Okey, selesai satu di sini dan satu lagi untuk bahagian kocek. Tadi cikgu kata kerana kocek perlukan satu sahaja. Jadi Mira akan sematkan satu bahagian saja. Boleh cikgu Boleh. Begini, Tapi kalau sematkan dua pun tak ada masalah. Okey. Kita ada lebihan fabrik dah kan. Okey. Jangan letak tepi sangat. Nanti kocek kita dah ni sebab kita guna ngam-ngam. Betul. Okey. Satu lagi untuk bahagian kocek. Okey, siap untuk bahagian kocek. Dan di bahagian collar. Collar di sini. Adakah cikgu kesalahan lazim yang murid akan lakukan sewaktu menyusun atau pola cikgu? Okey, selalunya kesalahan yang murid buat, dia tak ikut arahan tanda pola. Contohnya, saya beritahu lah di sini. Okey, lengan arah pola meletak pola dia ikut irah sini, tapi dia letak bagi terbalik begini. Itu salah lah nanti. Oh, maksudnya akan mengganggulah pakaian kita nanti. Selalunya dia akan mempengaruhi warna pakaian. Okey. Warna pakaian akan berbeza mengikut irau pakaian. Baiklah. Jadi kalau ada fabrik yang menyebabkan warna bertukar tu, dia jadi nampak lain lah. Ada yang tersilap lah tu sewaktu menyusun pola cikgu Kalau dari segi corak fabrik pun, katakanlah corak dia menegak, tiba-tiba dekat lengan dia terbalikkan. Jadi inilah. Jadi kurang kemas lah. Dia nampak corak dia terbalik lah. Okey. Saya dah siap. Saya pun dah siap cikgu. Tahniah. Saya dah boleh angkat dah pembarat saya. Okey. Lagi Kemudian, ada apa? cikgu? Ini kita boleh simpan lah. Sekarang ni semua benda dah lekat di sini. Okey, dia ada dua cara ini. Sama ada kita terus melalui proses guntingan di sini atau kita menanda terlebih dahulu sebelum menggunting. Di dalam proses menyusun atau pola ni. Okey, kalau cara cikgu bagaimana? Menanda terlebih dahulu atau terus gunting? Kita nak cepat. Jadi kita terus gunting. Terus gunting sahaja. Baik, kalau macam tu kita nak belajar pula dengan Cikgu Sobaria nanti, bagaimana pula cara nak menggunting ni? Boleh terus gunting ke? Ada gunting khas ke? Ataupun boleh je guna gunting yang kita gunting kertas tu? Nanti kita tanya cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. KPM. Cara yang terbaik dalam menyusun atau pola ialah bermula dengan pola yang besar terlebih dahulu dan diikuti dengan pola yang kecil. Apabila kita sudah susun pola kita sematkan dengan jarum peniti supaya pola tidak akan bergerak dan memudahkan proses untuk menggunting. Dan sekarang kita nak tanya Cikgu Sobaria, bagaimana pula langkah untuk kita gunting fabrik kita ni dengan cara yang terbaik? Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan dengan bila kita nak menggunting, dia ada peraturan untuk peraturan dan cara untuk menggunting. Menggunting fabrik merupakan proses penting dalam penghasilan pakaian. Kalau cacat guntingan kita, mungkin pakaian kita tak cantik. Jadi kecacatan yang berlaku dalam proses menggunting ini akan menyebabkan pakaian yang dijahit tu tidak elok atau tak jadi. Senting sebagai contoh cikgu. Ya, betul. Okey. Seterusnya, okey, bahan untuk amali menggunting kita perlukan yang pertama sekali gunting fabrik.
Ni gunting Okey. fabric. Gunting Gunting fabric. fabric ni ada sarung. Cabut sarung tu, inilah gunting fabric kita. Okey. Kemudian kita ada pola pakaian dan fabric yang telah disemat. Kita nak menggunting, semuanya kita dah sediakan. Kemudian jarum peniti dan pita pengukur sekiranya perlu. Okey. Okey, kita teruskan. Langkah yang pertama. Okey, sebelum langkah pertama kita tengok peraturan menggunting. Okey, fabric berada di permukaan yang rata. Macam kita nak bentang tadi, mesti di permukaan yang rata. Okey, kemudian menggunakan gunting yang tajam. Ni gunting ni mesti tajam. Semasa menggunting, nanti saya tunjukkan macam mana cara nak menggunting. Waktu nak menggunting tu kita perlu meletakkan satu tangan kita di atas Pola. di atas fabric, di atas pola dan fabric ni lah, supaya apa yang kita gunting ni tak lari. Baiklah. Okey. Kemudian waktu menggunting jangan angkat. Jangan angkat waktu kita gunting tu. Kita mesti letak di permukaan ni dan kita gunting. Biar gunting yang bergerak. Okey. Dan kita yang bergerak. Bukan kain, yang bergerak. Okey. Okey. Baik, cikgu. Jangan setelah pastikan hasil bilangan gunting kita tu cukup. Janganlah kita gunting-gunting. Bahagian hadapan saya tergunting satu sahaja. Sedangkan hadapan dia ada dua. Kiri dan kanan. Okey, dia tergunting satu saja. Okey, lepas tu setelah gunting kita jangan tanggalkan dulu jarum peniti ni. Kita biarkan dulu di situ. Baiklah. Okey, boleh kita gunting sekarang? Boleh, cikgu. Ayo. Okey, Kita tengok mulakan. cikgu gunting. Okey. Gunting, saya pegang tangan kanan. Mira tangan kanan. Saya tangan kanan, cikgu. Okey, sama. Okey, tangan kiri kita tekan bahagian yang kita nak guna ni. Kemudian kita gunting. Okey. Buka gunting luas-luas. Ha. Okey, sampai di hujung tu kita berhenti. Okey. Okey, kemudian jangan pusingkan fabric. Tangan kita yang pusing. Okey, bahagian ni pula. Lepas tu Okey. pusing lagi. Pusing. Oh, okey. Pusing. Inilah sebab kenapa perlukan gunting yang tajam kan, cikgu, supaya Ya. tak merosakkan Okey. fabric. Untuk bahagian yang lurus, kita buka gunting kita luas-luas. Okey, untuk yang bahagian melengkung, kita menggunakan hujung gunting. Jangan guna di sini, jangan guna tengah gunting. Baiklah. Kita guna hujung gunting. Okey, hujung gunting pun janganlah terlalu kecil sangat. Duk buat kecil-kecil macam tak boleh. Okey. Kita kena ni. Okey, kita guna hujung gunting supaya kawasan yang melengkung dapat digunting dengan Baik, elok. Okey. 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 Saya tak angkat nah. Jangan angkat, itu pesan Jangan cikgu. angkat. Okey. Kita tak boleh nak tekan sebelah sini sebab fabric ini tak apa. Asalkan kita punya fabric tu tak lari. Tujuan menekan dengan tangan tu supaya fabric kita tak lari. Okey, saya pusing arah sini. Baiklah. Untuk kerja-kerja menggunting, kita guna sekeliling kawasan kita. Guna sekeliling. Gunting lagi. Gunting. Kalau di bahagian yang begitu juga, cikgu kata guna mata depan gunting saja, cikgu. Ya, Okey. guna mata depan gunting. Okey. Okey. Dah siap. Saya dah siap satu. Selesai Boleh satu. Mira gunting? Boleh, cikgu. Okey, saya akan gunting satu juga mengikut cikgu. Okey, kalau di sini macam cikgu kata, buka dulu gunting. Tajam gunting ni, jadi berhati-hati ya kawan-kawan. Letakkan jangan di angkat fabric. Tangan jangan di atas. angkat. Jangan angkat. Jangan Silap angkat. tu. Okey, letak tangan kat bawah Okey. macam ni. Gunting perlahan-lahan. Satu. Buka dua. luas-luas. Kalau tempat yang lurus, buka luas-luas. Gunting. Okey. Gunting. Gunting. Okey. Jangan gerakkan fabric, kan? Kita yang bergerak. Okey, angkat masukkan letak gunting. balik. Okey. Gunting. Gunting sampailah ke penghujung. Buka luas-luas. Macam cikgu katakan tadi. Okey. Setakat ni betul ke cikgu? Betul, betul. Okey. Betul sangat. Baiklah. Dan Okey. untuk di bahagian Melengkung yang melengkung ni. begini, kita guna depan ya. Saya bergerak ke tepi, cikgu. Ya, boleh. Baiklah. Saya bergerak ke tepi sikit. Masukkan gunting kita di bawah. Kemudian kita gunakan yang depan. Supaya guntingan lengkungan kita tu akan menjadi kemas.
Cikgu, satu soalan saya cikgu, kenapa kita tidak dibenarkan untuk mengangkat fabrik? Jika mengangkat fabrik itu akan bergerak. Jadi bila bergerak, dia punya fabrik tu mungkin akan jadi panjang dan pendek. Sebab dah termakan dengan guntingan yang salah. Okey. Di sini pun sama, tekan. Okey, kita bergerakkan hanya menggunakan mata gunting sahaja, satu. Kemudian kita menggunakan di sini. Betul cikgu setakat ni? Betul. Okey. Baiklah. Kalau kita nak gunting macam tu, kita tak tekan pun tak apa. Sebab tangan kita terpaksa ni kan. Ataupun kita ubah kedudukan kita. Bukan ubah kedudukan fabrik. Kita ubah kedudukan kita untuk boleh ni. Okey. Dah siap satu? Selesai satu cikgu. Okey. Kita letak dulu. Kita teruskan dengan yang lain. Okey, boleh? Sebab selepas proses ni, kita ada proses yang lain pula. Okey. Kita seterusnya. Gunting. Lupa nak pesan. Ya, cikgu. Kalau kita nak gunting pun kita perlukan, kita perlu gunting bahagian yang lebih besar terlebih dahulu. Jom kita gunting bahagian yang besar hadapan. Okey, bahagian hadapan. Kenapa cikgu kita kena gunting bahagian yang lebih besar terlebih dahulu? Sebab kita gunting yang bahagian besar ni, dia tidak, kalau kita letak, kita gunting yang kecil dulu, andai kata berlaku kesalahan, fabrik kita dah berlubang. Okey. Bila fabrik dah berlubang, kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Jadi itu petuanya kawan-kawan. Jadi ingat pesan cikgu. Bermula dengan yang besar dahulu. Kita kena jaga kita punya pelanggan kita. Andai kata kita ada pelanggan untuk menjahit pakaian ni, kita ada pelanggan tapi kita mengabaikan pelanggan kita dengan merosakkan fabrik yang diberi oleh pelanggan tu. Nanti kecewalah pelanggan kita. Betul kan. Kita buat sebegini. Dan cikgu tadi cikgu pesan kalau untuk kita gunting kita tak perlu ikut ngam-ngam ataupun betul-betul. Kan cikgu? Kalau lebih sikit pun tak ada masalah. Lebih sikit kerana kalau kita nak terkurang ada masalah. Nanti bila lebih sikit tu setakat kalau 1 inci boleh lah cikgu ya? 1 inci. Ke besar tu? Besar tu besar, jangan. Kita guna dalam rekaan jahitan pakaian kita guna ukuran sentimeter. Sentimeter. Okey, baik. Gunting lagi. Jangan tekap, gunting. Siap. Okey. Saya kena tarik sikit sebab meja saya kecil lah. Boleh. Saya dah siap. Baiklah. Selesai untuk bahagian hadapan. Yang berikutnya, cuba tekan pola kita supaya fabrik kita tidak bergerak. Baik. Macam Mira ni cikgu, sebab Mira dah terlalu hampir ke tepi sewaktu Mira meletakkan pola, jadi ada sedikit kesukaran nak menggunting. Sebab tu tadi cikgu Sobaria pesan bagi lebih sikit ruang. Betul. Ini kesilapan yang Mira lakukan. Saya dah buang. Dia buang bahagian tepi ni kan. Tadi saya letaklah di tepi sangat. Jadi saya buang bahagian tepi fabrik, tak nampak. Jadi kemas kan cikgu punya. Okey. Jadi Mira punya bila pusing nampak tepi fabriknya. Tak salah sebab ni adalah basi, lebihan. Lebihan ni nanti bila kita jahit nanti kita tak guna pun. Just kita letak lapik je nanti. Okey. Ada masalah. Baiklah. Kemudian kita menggunting yang seterusnya pula. Okey, guntingan yang seterusnya bahagian belakang dan juga hadapan. Baju betul tak, ini lengan. Bahagian lengan. Lengan hadapan dan belakang. Lengan hadapan dan belakang. Okey, lengan lah. Okey, lengan ada 2 lengan. Okey. Okey, kita gunting. Ini pakai gunting juga. Ingat ya kawan-kawan, jangan menggunakan gunting selain daripada gunting fabrik. Okey, gunting fabrik jangan guna untuk gunting benda lain. Gunting kertas ke? Gunting plastik ke? Okey. Satu lagi di sebelah sini.
inilah pentingnya mengapa kita perlu tahu daripada awal lagi asas untuk kita menyusun atur pola supaya apabila kita nak menggunting pakaian tidak mengganggu prosesnya, kan cikgu? Ya, betul. Lagi satu, kepentingan topik ni, Ya cikgu. tajuk ni, sebab bila untuk SPM, semua kerja khusus melibatkan menyusun atur pola dan menggunting fabrik. Semua kerja khusus, semua modul. Jadi memang sangat penting lah menyusun atur pola ni. Jadi tukang jahit pun nanti proses ni adalah proses penting. Baik. Kita tanggal 1, kita akan letakkan sikitlah jarum peniti di sini. Kita sematkan. Okey. Baik. Cikgu, tadi cikgu ada pesan juga peraturan sewaktu menggunting fabrik. Apabila fabrik sudah digunting mengikut pola, jangan tanggalkan lagi pola pada fabrik. Mengapa cikgu? Jangan tanggalkan peniti. Peniti. Sebab kita akan proses selepas ini adalah untuk menanda. Jadi bila kita buka pola daripada fabrik, dia akan lari. Kita nak letak balik pola tu untuk menanda dah lari. Okey, sekarang ni kita gunting sampai habis. Okey. Mira akan buat yang kecil pula cikgu iaitu collar. Untuk collar pun sama. Tekan juga cikgu Ya, tekan. Tangan pun boleh tekan juga. Dan yang terakhir. Inilah sebabnya kenapa perlu gunting di atas permukaan yang luas dan juga rata. Betul. Supaya mudah proses guntingan. Okey, selesai untuk collar. Dan satu lagi Mira akan gunting untuk bahagian kocek. Mira pindahkan kocek ke tengah sikit, baru tak ganggu kita punya tepi fabrik. Okey, kalau macam ni Mira alih kocek ni ke sini boleh cikgu? Boleh. 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 Okey. Cikgu pesan kita alihkan kocek kita di bahagian bawah. Okey, di sini. Okey. Ini untuk bahagian bawah. Sama juga prosesnya, sematkan dengan peniti. Okey, sematkan dengan peniti di atas dan juga di bawah, sematkan dengan peniti. Okey, kemudian mulakan proses guntingan seperti biasa. Okey. Satu. Untuk kepingan pola yang kecil ni, kita tak ada masalah sangat sebab tak cukup kawasan ni, kita boleh pindahkan sebab kita ada lebihan lagi fabrik, kita boleh pindah-pindahkan. Macam tadi Mira dah pindahkan kocek ke bawah sana. Okey. Itulah sebabnya mengapa kena gunting yang besar terlebih dahulu ya cikgu. Betul. Yang kecil-kecil ni kita boleh asingkan kemudian. Baiklah. Hati-hati kawan-kawan. Jangan sampai kena tergunting baju sendiri nanti. Kena amalkan juga keselamatan. Okey, selesai untuk kocek. Okey, dah siap gunting. Baiklah. Kita letak bahagian yang dah kita nak buang tu ke sebelah. Dan kita ambil balik pola kita ni yang dah siap digunting fabrik kita ni. Kita semak semula. Saya selalu suruh minta semak semula. Kadang-kala murid saya melakukan kesilapan. Di sini lipatan fabrik. Okey. Dia boleh gunting pula, terbuka pula jadi dua keping yang ni. Salah lah, kita guna satu kepingan sahaja. Okey. Kita semak balik. Okey, ni satu keping betul. Satu keping. Baiklah, ini Mira punya pun. dua keping. Dua keping. Kejap Okey, ni cikgu. satu keping, dua keping. Dua keping di sini cikgu Dua keping betul, dua keping. Betul, dua keping. Dua Kemudian keping. lengan juga dua keping. Dua Untuk kepingan. Okey. lengan pun sama juga. Mira pun ada dua keping untuk lengan. Okey, dan collar satu. Dan satu lagi kocek. Okey. Saya nak mention sikit untuk collar kita Baik, boleh cikgu. guna dua arah. Okey, tengok tanda pola yang ada pada collar ni. Dua arah. Anak panah dia ke atas dan ke bawah. Jadi kita boleh menggunakan kedua-dua arah
era fabric. Tadi kalau kata tak cukup tadi, kita yang ikut era tu kita boleh pusing ke arah sini. Kenapa era untuk collar ni kita boleh buat kedua-dua arah? Sebab bahagian collar dia tidak memerlukan kita kita renggangkan melibatkan regangan. Jadi collar ni dia just ada di leher, tak perlukan regangan. Baiklah, okey, selesai untuk proses guntingan. Cikgu, jadi bagaimana saya punya markah saya, cikgu, setakat ini? Betul tak cara saya menggunting? Betul. Betul, cikgu? Betul. Semuanya betul. Semuanya betul. Okey, boleh bagi 5 bintang ni. Wah. Hasil guntingan 5 bintang. Baiklah, 5 bintang kepada hasil guntingan Mira ni. Terima kasih, cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan belajar teknik yang lain pula daripada Cikgu Sobarian. Nak tahu apa? Seperti biasa, teruskan setia bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, seperti pesan Cikgu Sobaria, sewaktu proses menggunting fabrik, ingat tangan haruslah lekat ataupun lekapkan pada permukaan fabrik supaya tidak terangkat. Fabrik kita tak akan lari sewaktu proses guntingan. Dan sekarang ini, kita sudah menggunting fabrik kita mengikut pola yang telah ditetapkan. Apa pula proses yang berikutnya, Cikgu? Okey, selepas proses menggunting, kita teruskan dengan proses menanda. Okey, tanda-tanda pola yang penting perlu diturunkan di atas di dalam bahagian fabrik. Kita nak turunkan tanda-tanda pola yang penting. Untuk hari ini kita akan turunkan tanda garisan pemadan. Tanda-tanda lain yang kita perlu tanda ialah kedudukan kocek, kedudukan zip, butang dan lubang butang. Itu semua dari pola diturunkan ke atas fabrik. Okey, sekarang ni pilih satu kepingan. Nak buat yang mana? Mira pilih yang besar ni lah, Cikgu. Lengan. Bahagian lengan. Okey. Cikgu pun akan pilih yang lengan. Mira tengok dulu cikgu buat ya. Boleh, Cikgu. Okey. Bahan-bahannya sebelum tu saya terlupa nak bagi kita bahan. Okey, alatan menanda. Kita boleh tanda guna kapur. Ni kapur tukang jahit. Okey, kapur tadi kita boleh guna kapur. Kita boleh gunakan roda surih, dan roda surih pasangannya ialah kertas minyak. karbon. Kertas karbon. Bukan kertas minyak, ni kertas karbon. Okey. Dia melekat tau. Tujuan karbon ni adalah untuk menurunkan tanda-tanda ke atas fabrik kita ni. Okey. Jadi pemilihan warna kertas karbon ni berdasarkan warna fabrik kita. Ambil warna yang sesuai dengan fabrik kita. Okey. Okey. Mira punya fabrik warna biru, jadi Mira akan ambil kertas karbon yang kalau berwarna biru tak nampak lah, Tak Cikgu. nampak. Okey, yang berlawanan. Kalau boleh yang berlawanan. Okey. Mira akan ambil warna putih, Cikgu. Ataupun Boleh. warna kuning lah, Cikgu. Ya, Kuning. betul, kuning. Saya pun nak pilih kuning. Okey. Okey. Fabrik kita ni ada dua. Nampak? Dua kan? Jadi kita nak tanda di bahagian tengah ni. Jadi bahagian tengah ni apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu ambil kertas karbon ni. Okey, dia ada depan dengan belakang. Ni bahagian yang lekat dan ini bahagian yang tak lekat kan? Okey, kita lipat dua, sama ada ke sini ataupun ke sini. Karbon tu biar di luar. Baiklah. Supaya bila kita tanda nanti, kita tanda sekali, lekat dua kali. Okey. Saya lipat. Okey. Hati-hati, dah lekat warna di tangan kita. Okey. Okey. Lepas tu kita ketepikan yang lain dulu. Kita ambil satu kepingan dulu. Okey, lepas tu kita nak menanda. Kita boleh guna pembaris. Saya suka guna pembaris L ni. Sebab satu dia berat, satu lagi kita boleh letak dia sebagai penekan. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tanda di bahagian bawah lengan. Okey. Kita buka di tengah-tengah dua fabrik ni. Baik. Okey, sebab kita ni bahagian dalam, sebelah dalam. Yang tadi kita kata kena pasti sebelah dalam. Okey, sekarang ni kita kena letak di tengah-tengah di sebelah dalam. Letakkan Okay, di sebelah dalam. Okey. Pastikan
kita letak melebihi dari garisan yang kita nak tanda ni. Tadi waktu kita pin tu, pastikan kita pin melepasi garisan pemadan. Kalau tak lepasi, buka. Pindahkan. Betulkan balik semula ya? Betulkan semula. Okey. Ni dah betulkan semula. Okey, lepas. Okey. Kemudian kita buka ni, kita masukkan melepasi garisan pemadan. Melepasi garisan pemadan. Okey cikgu, sudah. Guna pembaris ni. Dengan pembaris. Okay. Pembaris ni tak kisahlah nak guna baris apa pun. Kalau nak guna baris pendek kita kat dalam kotak pensel pun boleh. Tapi bergantung kerja kita lagi pantas kalau kita guna pembaris yang panjang. Baiklah. Okay. Sekarang ni ini roda surih. Roda surih bahagian atas ni kita tekan. Jangan masukkan jari kita dalam ni. Nanti sakit. Okey. Okey, guna ibu jari jari tunjuk. Letak macam tu, pegang. Okey, kita trace saja. Tekan kuat-kuat. Jangan tekan perlahan-lahan. Tekan kuat-kuat. Okey, saya suka tekan dan ulang sikit. Okey, undur sikit. Tekan kuat-kuat. Okey, baiklah. Selesai. Okey. Dah cikgu? Jadi, nampak? Ada tanda? Oh, ada cikgu. Itulah tanda garisan pemadan ni. Okey. Semua kepingan fabrik ni kita akan tanda di sekelilingnya. Baiklah. Kalau dia berbentuk melengkung, kita lengkungkanlah. Jadi semua ni kita tanda. Dan untuk lengan jangan lupa tanda di atas dan di bawah garis tengah lengan sebab kita perlukan. Itu tanda penting dia. Begitu juga di bahagian hadapan ni ada bahagian yang penting. Garis tengah hadapan dan garis lengan. Ini benda penting. Jadi kita tanda. Baiklah. Okey, itu dia tips daripada cikgu bagaimana cara untuk menanda fabrik dengan menggunakan roda surya dan juga kertas karbon. Ulangi langkahnya kan cikgu? Sama saja langkahnya, prosesnya. Ulangi langkah ni sampailah selesai. Sampai selesai, kemudian kita bolehlah cabut kita punya pola kertas pola. Selesai kita menanda, kita cabutlah, kita asingkan pola dan fabrik. Bolehlah mula menjahit. Baiklah, itu dia, selesailah proses kita bagaimana cara untuk menggunting fabrik. Baiklah cikgu, kita dah sampai di penghujung kelas kita. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Sobaria. Silakan. Okey. Kesimpulan kita pada hari ini ialah proses menggunting fabrik ini merupakan proses paling penting dalam menghasilkan pakaian. Sebelum pakaian dijahit, memang itu adalah proses yang paling penting. Tanda pola perlu dibaca dengan berhati-hati dan betul. Jangan lupa bacaan tanda pola kita tu. Kemudian elokkan melakukan kesilapan. Semak berkali-kali sebelum kerja amali menggunting. Jangan buat salah. Kemudian kena elokkan pembaziran. Baiklah. Okey. Kemudian etika kita terhadap pelanggan kita. Pelanggan kita kena jaga. Jadi kalau dia bagi fabrik kat kita 4 meter, kita gunakan sepenuhnya 4 meter tu. Jangan buat salah waktu menggunting. Bila salah waktu menggunting, rosaklah pakaian. Ya, terima kasih banyak cikgu atas kesimpulan yang telah diberikan. Dan bagaimana pentafsiran keseluruhan Mira untuk hari ini cikgu? Alhamdulillah, terbaik 5 bintang. Dapat lagi 5 bintang tambahan daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau mereka di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang tajuk kita pada hari ini, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Boleh dapatkan di Delima. Baiklah. Di portal Delima Sumberku. Portal Delima Sumberku. Terima kasih banyak Cikgu Sobaria atas kesudian bersama dengan kami hari ini. Diharapkan ilmu yang cikgu berikan kongsikan kepada anda memberi manfaat. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati. Teruskan menimba ilmu di menengah atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu. Didik TV KPM